Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perkongsian subuh ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sidang penonton muslimin dan muslimat, terutama ahli qaryah Kota Damansara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah yang masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, seterusnya nikmat merasai kehidupan, nikmat bernafas dengan baik di dalam musim pandemik COVID ini. Suatu perkara yang sangat-sangat kita insaf apabila mendapat perkhabaran daripada teman-teman kita yang diuji dengan wabak COVID, apabila peratusan oksigen berkurangan di bawah 90, apatah lagi sehingga sampai 80, dan turun dengan teruk lagi. Ketika itu Masya Allah, betapa nikmat dan betapa merasa bersyukurnya kita diberikan nikmat untuk bernafas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada teman-teman kita daripada umat Islam ataupun yang bukan Islam yang diuji dengan wabak ini, dan semoga kita juga merasa bersyukur dengan sepenuh-penuh kesyukuran di atas nikmat boleh bernafas secara percuma ini. Pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi satu ataupun dua hadis daripada Riyadhus Salihin di bawah tajuk istiqamah, dan juga saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersegera melakukan amal soleh. Baik. Hadis yang pertama berkaitan istiqamah. Kalimah istiqamah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Kita boleh sama-sama cek perkataan istiqamah dengan beberapa wazan, terutamanya dengan sirah isim dan juga fi'il, disebut sebanyak 36 kali. Dengan sirah fi'il disebut sebanyak 10 kali, dan bakinya menggunakan sirah isim ataupun lebih tepat menjadi sifat kepada perkataan as-sirat, dan sekali menjadi sifat bagi perkataan al-qistas. Maka itu adalah lafaz-lafaz istiqamah yang digunakan di dalam Al-Quran, yang kita tidaklah berhajat untuk menceritakan satu persatu tentang pendekatan makna setiap daripada perkataan istiqamah tersebut, tetapi saya nak kongsikan 4 makna umum yang merangkumi makna istiqamah di dalam Al-Quran. Yang pertama, para ulama sebutkan al-istiqamah membawa maksud luzumu ma jaa bihi asy-syar' amran wa nahyan. Perkataan istiqamah ni walaupun kita selalu guna, tetapi secara makna yang menepati agamanya adalah melazimi apa yang didatangkan oleh syarak, sama ada berbentuk perintah ataupun larangan. Maka itu secara mudah faham. Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah adalah apa-apa juga perkara yang kita lakukan memenuhi tuntutan agama, memenuhi tuntutan Allah, dan juga seterusnya memenuhi tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga pengkelasan tentang makna istiqamah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Yang pertama, para ulama menyebutkan dia bermaksud as-sabat wa dawam 'ala dakwah. Apa yang dinamakan sebagai istiqamah itu merujuk kepada tetap dan berterusan dalam melakukan kerja dakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta itu para ulama menyebutkan dia termasuk di bawah kerangka tetap pendirian dan berterusan dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Maka ini menjadi pengajaran penting buat kita dalam mengharungi musim COVID ini. Ada perkara yang kita terpaksa berhenti, tetapi ada perkara yang apa pun berlaku, kerja dakwah ini tidak boleh dihentikan. Secara fizikal baik, secara maya baik, iaitu menyeru, mengajak manusia, mengajak orang ramai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa juga pendekatan, kerja dakwah ini tidak boleh diberhentikan secara individu, secara perkumpulan, secara orang ramai, dan apa juga keadaan kerja dakwah tidak boleh berhenti, dan ia termasuk di bawah kerangka istiqamah. Yang pertama. Yang kedua, dia dengan makna as-sabat ala tauhid. Yang ini lebih kemas lagi, bahawa perkataan istiqamah itu mestilah dengan makna di atas ajaran Islam. Mestilah di atas ajaran keimanan kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahawa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kalian rasa takut dan jangan pula bersedih, bergembira dah yang dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepada kalian. Iaitu di dalam ayat ini para ulama menjelaskan dia bermaksud tetapnya kita di atas jalan agama, sehinggalah kita diberikan khabar gembira oleh Allah Ta'ala, iaitu dengan ganjaran syurga. Maka ini suatu perkara yang penting untuk kita tidak bermudah-mudah untuk menggunakan lafaz istiqamah, kecuali adalah di atas urusan agama Allah yang berakhir dengan mengabdikan diri kepada Allah, ataupun kita kata mudah-mudahan pengakhirannya baik, dengan gambaran bahawa kita semua mati di atas jalan agama. Yang ketiga, istiqamah dengan makna as-sabat ala ta'atillah wal tizami ahkamihi, iaitu ketetapan tetap di atas ketaatan kepada Allah dan juga melazimi hukum hakam. Yang ini seakan-akan memberikan pencerahan daripada makna as-sabat ala tauhid, iaitu juga dengan maksud ketaatan kepada Allah dan seterusnya melazimi hukum hakamnya. Sebagaimana dalam surah Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Baik. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan ataupun memaklumkan kepada penduduk kampung, penduduk bandar, di mana-manalah sebuah tempat, untuk mereka diberikan keberkatan terhadap tempat mereka, atau kalau kita mungkin di tempat kita, di negeri kita, di wilayah kita, seterusnya di negara kita, hendaklah kita bertakwa, dan di situ juga membawa maksud istiqamah. Dan yang terakhir, makna yang jarang-jarang kita gunakan, bahawa istiqamah juga dengan makna al-wafa'u bil ahdi was-sabat alaihi, iaitu tetap dalam menunaikan janji yang telah kita meterai, dan apa juga yang berlaku tetap kita akan melaksanakan tuntutan janji tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Sebagaimana mereka, sebagaimana kita telah mengikat janji setia dengan mereka, maka begitu juga mereka mengikat janji setia dengan kita. Bermaksud
tidak boleh mana-mana pihak, sama ada kita ataupun mereka, dan terutamanya kita yang telah memeterai perjanjian tersebut untuk melanggarnya. Kebetulan semalam tarikh 3 September merupakan tarikh kita kata peringatan ulang tahun peristiwa bersejarah yang berlaku adalah peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut berlaku kalau tarikh Masihi pada tanggal 2 dan berakhir pada 3 September yang berlaku di satu tempat yang disebut sebagai Ain Jalut, kawasan yang berdekatan dengan tempat berlakunya perang Hittin pada era Salahuddin Al-Ayyubi, dan begitu juga dekat dengan Yarmouk, peperangan yang berlaku pada zaman Nabi ataupun pada era awal dahulu dengan Rom yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Maka peperangan Ain Jalut berlaku pada tanggal 3 September 1260 Masihi. Di antara perkara yang dibuat oleh umat Islam yang diketuai oleh Saifuddin Qutuz pada waktu itu adalah memeterai perjanjian dengan pihak Salibiyah di Akka. Kalau Akka ni berada di dalam kawasan Palestin juga, berada di bahagian atas berdekatan dengan Nablus ataupun wilayah Haifa. Maka ada satu tempat Akka, di situ kumpulan salib bertapak dalam tempoh yang cukup lama, sejak daripada sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan bumi Palestin sehinggalah kepada zaman akhir selepas kejatuhan kota Baghdad, tetap umat Islam gagal membuka wilayah Akka. Minta maaflah ada bunyi-bunyi tambahan. Tetapi dalam keadaan umat Islam nak memerangi Mongol, pihak Salibiyah pada waktu itu berada pada kondisi yang lemah. Tetapi Qutuz mengambil pendekatan untuk tidak memerangi pihak Salibiyah Akka, sebaliknya membuat perjanjian yang memberikan kita kata gencatan senjata lah, tak berperang, kerana nak menumpukan kepada Mongol, kerana pihak Akka pun membenci Mongol. Dalam masa yang sama masih lagi berseteru dengan umat Islam, tetapi mengambil jalan selamat lah untuk tidak memerangi kedua-duanya. Dalam masa yang sama membuat perjanjian untuk umat Islam tidak menyerang Akka, yang pertama. Tetapi pihak Akka menjanjikan untuk mereka menyediakan bantuan makanan untuk seluruh tentera umat Islam. Tentera umat Islam berjumlah sekitar 20 hingga 50 ribu, kerana dia ada 3 kumpulan. Maka ada pandangan yang menyebutkan jumlah paling ramai umat Islam pada waktu itu mencecah 50 ribu orang. Maka pihak Akka kena sediakan makanan untuk mereka. Dan apa balasannya? Sekiranya umat Islam berjaya mengalahkan Mongol, maka kuda-kuda perang Mongol akan dijual kepada pihak Akka dengan harga yang kita kata bawah market price lah. Itu di antara perjanjian yang ada. Nak ceritanya mengikat perjanjian tu macam mana? Ketika mana mereka sampai di Akka, mereka memang nampak ketara sangat-sangat bahawa nak lawan pihak Salibiyah ni boleh sangat. Dan kalau lawan, kita boleh menang. Sebab terlalu lemah, boleh menang. Dan kita pula dah tak buka wilayah ni dalam tempoh yang cukup panjang. Tapi umat Islam mesti berpegang kepada janji. Maka Qutuz mengotakkan janjinya dengan tidak menyerang wilayah Akka, sebaliknya hanya menumpukan kepada melawan Mongol tadi tu. Baik, itu beberapa perkongsian awal tentang topik istiqamah. Cuma ada satu hadis dalam Riyadhus Salihin. Hadis ini sebenarnya riwayat Bukhari Muslim. Boleh cari juga dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih dalam Sahih Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala
Qul amantu billahi summa istaqim. Maksudnya saya pernah berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku dalam agama Islam suatu perkataan yang tidak perlu aku tanyakan tentangnya kepada orang lain selain daripada Tuhan. Lalu baginda menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Baik, hadis ini memang pendek, sangat-sangat pendek, dan banyak hadis-hadis yang pendek sebenarnya cukup memberi makna yang besar kepada kita. Jadi saya nak ceritakan sikit hadis ini, siapakah yang meriwayatkan hadis istiqamah ini, dan ada cerita penting di sebalik tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah ni siapa? Nama yang masyhur Sufyan ni sama ada dalam zaman Nabi, Sufyan Abu Sufyan. Yang kedua Sufyan bin Uyainah. Tetapi nama Sufyan bin Abdullah ini nama yang kita kata bukanlah nama tokoh yang terlalu besar untuk kita ingati. Baik, kita akan cerita sikit siapakah Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah ataupun nama gelarannya adalah Abu Amrah. Abu Amrah As-Saqafi. Abu Amrah As-Saqafi, nama betulnya Sufyan, merupakan sahabat Nabi daripada keturunan Bani Saqif. Daripada keturunan Bani Saqif. Dan di manakah tempat kabilah Saqif ataupun As-Saqafi ini berada, maka ini yang menjadi cerita penting tentang satu tempat yang ada sejarah panjang dengan Nabi SAW, iaitu di bumi Taif. Kabilah Bani Saqif ini bersama dengan kabilah Bani Hawazin, mereka merupakan kabilah yang berada di Taif, luar sikitlah daripada Mekah. Baik, jadi kita semua bila dengar Taif ini, kita dah terbayang ada sejarah hitam yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW di Taif. Jadi kita dapatkan gambaran sedikit tentang apa yang berlaku, iaitu selepas kewafatan insan yang sangat-sangat Nabi kasihi, isteri Nabi, pakcik Nabi. Kemudian yang menjadikan lebih pilu apabila orang Mekah memberikan satu respon yang sangat-sangat tidak baik terhadap Nabi, menyebabkan Nabi berfikir untuk mencari ruang-ruang dakwah di luar daripada kota Mekah. Maka pilihannya, takdirnya adalah bumi Taif. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ada tak peristiwa yang buruk berlaku kepada Nabi, dan peristiwa tersebut adalah jauh lebih buruk daripada peristiwa perang Uhud. Aisyah pernah tanya kepada Nabi. Bermaksud benda soalan tersebut ditanya selepas perang Uhud lah. Kita semua maklum dalam perang Uhud ni Nabi SAW diuji dengan sangat teruk. Nabi tercedera. Kita kata kalaulah ketua panglima tentera tercedera dan terpaksa berperang dalam keadaan yang kritikal, maka di kondisi yang tak baik lah untuk moral sesebuah peperangan, apatah lagi kalau sampai peringkat ketua komandan ini mati. Tentera Mongol ketika mana memerangi umat Islam di Ain Jalut, antara yang menyebabkan kekalahan itu berpihak ataupun kemenangan berpihak kepada Islam adalah apabila panglima kanan Hulagu Khan pada waktu itu, yang disebut Kit Buqa ataupun Katabga, dibunuh. Dia yang mengepalai Ain Jalut, dia mati dibunuh, maka menyebabkan tentera Mongol bertempiaran lari. Jadi bayangkanlah kalau dalam peperangan ketua turus ataupun kita kata general peperangan dicederakan, sudah tentu dia akan memberi efek kepada moral tentera. Maka Nabi dicederakan dalam perang tersebut. Gambaran oleh Aisyah pada waktu itu, peristiwa tersebut teruklah. Tapi Aisyah tanya, ada tak lagi yang lebih teruk daripada itu? Maka kata Nabi, adalah.
Dan bila Nabi kata ada peristiwa tersebut merujuk kepada peristiwa Taif. Baik, apa beza peristiwa Taif dengan peristiwa Uhud? Yang pertama, Uhud Nabi dah bersedia untuk berperang. Mod Nabi adalah mod lawan. Dan mod perang ini dia ada dua sahaja. Yang pertama, kita menang, bermaksud kita berjaya mengalahkan musuh, ataupun kita dikalahkan musuh. Maka bila kita dikalahkan musuh, kita dah bersedia untuk mati. Ini mod peperangan. Jadi tak peliklah kalau Nabi dicederakan pun sebenarnya tak pelik. Bahkan kalaulah na'udzubillah, kita kata ini cerita, bermaksudnya kalau syahid sekalipun, dia adalah suatu perkara yang telah kita sedia daripada awal. Satu. Yang kedua, peristiwa Taif, Nabi bukan pergi perang. Nabi tak bersedia untuk disakiti. Nabi tak kisah pun. Kita macam inilah. Kita nak dakwah kita diterima. Dan kalau tak terima, okay, it's okay. Tetapi apa yang berlaku, dakwah tak diterima dan Nabi dicederakan dan Nabi dihalau. Bermaksud, kita boleh bezakan kan, kondisi Uhud, Nabi dicederakan fizikal. Manakala kondisi Taif, Nabi dicederakan mental. Walaupun tercedera, dicederakan sekali lah. Tetapi secara asasnya kita akan dapati Nabi nak bagi tahu kecederaan mental, dalaman, emosi kita boleh jadi lebih teruk daripada kecederaan fizikal. Sebab tu hari ni jangan ambil ringan lah. Kecederaan mental, kecederaan emosi, jangan ambil ringan. Saya dinasihatkan oleh ahli lembaga kaunselor Malaysia, kalaulah ada dalam kalangan kawan-kawan kita yang tiba-tiba sebut nak bunuh diri, sama ada secara serius ataupun secara main-main, jangan ambil ringan, segera buat tindakan, paling kurang segera buat pertemuan. Maksudnya kalau tak boleh jumpa, call dan cuba dapatkan bantuan untuk orang yang berada berdekatan, bertemu mereka. Jangan ambil ringan. Maka isyaratnya Nabi bagi tahu dalam peristiwa Taif, walaupun Nabi kena baling batu, tetapi yang lebih menyebabkan Nabi rasa berat adalah kerana Nabi ditolak dakwahnya, Nabi dimaki hamun, Nabi dihalau, dan benda ni Nabi kata, aku tak bersedia untuk berada pada situasi tersebut. Kita berdakwah, tak nak terima sudahlah, tak nak dengar tak apalah. Kenapa nak kena cederakan? Kenapa nak kena serang? Kenapa nak kena maki hamun? Maka dia adalah satu benda yang kita kata secara fitrahnya kita tak boleh terima. Baik, sebab itu cerita tentang hadis istiqamah ini yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah ataupun Abu Amrah As-Saqafi ini menjadi cerita penting kerana dahlah Nabi diapa-apakan di Taif, kemudian malaikat pula offer untuk memberikan hukuman, Nabi tolak dengan hasrat, dengan jiwa besar suatu hari nanti mereka akan masuk Islam. Dan penduduk Taif tidak masuk Islam secara terus dalam tempoh terdekat, tak. Bilakah orang Taif masuk Islam? Bilakah penduduk ataupun kabilah Bani Saqif masuk Islam? Selepas tempoh hampir 8 tahun ataupun hampir 10 tahun. Peristiwa Taif berlaku pada tanggal 10 kenabian. Nabi berhijrah ke Madinah, dan dalam tempoh yang panjang akhirnya Nabi berjaya kembali membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, dan orang Saqif Taif belum memeluk Islam. Bila mereka memeluk Islam? Selepas pembukaan kota Mekah. Adakah mereka masuk Islam dengan mudah? Tidak. Mereka masuk Islam selepas peperangan yang disebut sebagai Perang Hunain. Perang dulu. Peperangan Hunain, yang kita pun tahulah dalam perang tersebutlah orang Islam merasa kuat. Dalam peperangan Hunain, umat Islam bertempur dengan kabilah Saqif dan juga kabilah Al-Hawazin. Mereka mengumpulkan bala tentera kerana mendapat perkabaran umat Islam ataupun Nabi dah bertapak di bumi Mekah. Maka mereka merasa terancam. Akhirnya mereka merancang untuk melakukan
serangan, dan maka berlakulah pertempuran di satu tempat namanya Hunain. Dan dalam peperangan Hunain, walaupun ada sedikit cerita tak best pada peringkat awal, tapi akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Puak Saqif dan juga Hawazin, mereka melarikan diri dan mereka berkumpul di Taif, dan umat Islam kejar di Taif, dan berlaku satu lagi peperangan Taif. Dan ketika itu umat Islam mengepung penduduk Hawazin dalam beberapa tempoh, beberapa hari, katanya lebih daripada 14 hari ke 15 hari. Maka ketika itulah akhirnya Hawazin bersama dengan Saqif ini, mereka menyerah diri. Dan ketika itu syarat untuk serah diri hanya satu saja. Seingat saya lah, saya tahu saya, hanya untuk mereka masuk Islam. Dan dengan sebab tidak ada pilihan lain, maka ketika itulah As-Saqif ataupun orang-orang Taif masuk Islam. Dan di antara mereka yang masuk Islam pada waktu itu adalah Sufyan bin Abdullah, ataupun nama gelarannya adalah Abu Amrah. Kalau ada pandangan yang lain, saya minta maaf lah. Ini apa yang saya tahu. Sekiranya apa yang saya sebut ni ada clash ataupun berbeza dengan apa yang tuan-tuan pernah dengar, saya mohon didatangkanlah pandangan-pandangan tersebut. Tetapi inilah yang saya sempat tahu, baca, jadi saya kongsikan. Maka akhirnya dengan sebab keislaman Sufyan bin Abdullah, maka kita kata mungkin sebab Sufyan bin Abdullah ini masuk Islam lambat, tak macam sahabat-sahabat yang lain, maka ditanyakan kepada Nabi soalan yang simple tetapi ganjarannya besar. Mungkin kita kata kebanyakan daripada kita pun kalaulah sudah berada pada fasa yang terlewat lah, jadi kita nakkan suatu benda yang kita buat sederhana ataupun biasa tapi ganjarannya besar. Maka Sufyan bin Abdullah tanya kepada Nabi, apakah yang saya boleh buat yang menjadikan kalau saya buat yang ni, saya tak perlulah nak tanya, nak buat benda-benda yang lain. Maka Nabi memberikan jawapan dua sahaja. Yang pertama, beriman kepada Allah dan istiqamahlah dengan keimanan tersebut. Maka tak perlu dah nak fikir apa benda lagi yang kita nak buat secara detail dan sebagainya. Maka disebutkan juga Sufyan bin Abdullah ini dilantik sebagai pegawai zakat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di Taif lah. Bermaksud dia tak sempatlah lama dengan Nabi, masuk Islam pun lewat. Tetapi dengan sebab dia tanya Nabi tu, kita kena berterima kasih kepada Sufyan bin Abdullah. Tanya soalan yang sangat-sangat penting untuk kita hayati pada hari ini, bahawa betapa pentingnya konsistensi di dalam melaksanakan kerja-kerja agama. Disebutkan juga Sufyan bin Abdullah ini tak banyak meriwayatkan hadis. Memang tak banyak. Sebab itu kita jarang dengar nama dia. Ada yang mengatakan dia hanya ada 5 buah hadis. Mungkin 5 buah hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja. Mungkin ada hadis-hadis yang lain. Tetapi gambarannya hanya lebih kurang tak sampai 10 hadis yang diriwayatkan. Jadi kita kata Masya Allah, terima kasih kepada Sufyan kerana tanya soalan ini kepada Nabi. Dan Alhamdulillah kita dapat pengajaran yang besar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Baik, ini cerita tentang istiqamah yang saya dah sebutkan di awal tadi, tentang apakah yang Nabi maksudkan ataupun apakah yang Al-Quran agama maksudkan dengan lafaz istiqamah itu. Sudah tentu untuk melaksanakan tuntutannya sangat-sangat berat, sangat-sangat sukar. Walaupun soalan itu pendek dan jawapan Nabi itu pun juga pendek, dan itulah yang berlaku dalam agama. Tidak semestinya suatu perkara yang simple itu simple, dan tidak semestinya dia perkara yang mudah. Dalam masa yang sama kita meyakini agama ini mudah dan agama ini tidak mahu merumitkan manusia, insya-Allah. Jadi sebab itu Imam Nawawi juga menyebutkan maksud istiqamah adalah sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Saya kira sebut mudah, sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah bukan suatu perkara yang dilihat sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan. Kita bersendiri, kita berada di rumah, dah jarang ke masjid, banyak perkara kita kena settlekan sendiri. Maka untuk mengertikan makna istiqamah itu
berat dan besar, tetapi yakinlah Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu kemampuan setiap orang berbeza-beza. Allah Ta'ala juga mengetahui kita semua inginkan ganjaran yang baik. Kita semua mahukan sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Maka yakinlah Allah Ta'ala pasti akan menilai apa juga perbuatan yang kita lakukan dengan baik. Jadi saya kira cukuplah pagi ini perkongsian daripada saya. Tadi nampak macam nak kongsi 2 hadis, tapi saya kira satu hadis ini pun sudah memadai. Semoga dia bermanfaat. Kalau ada rezeki lagi, kita akan kongsikan satu hadis yang menceritakan tentang perintah Nabi untuk kita segera melakukan ketaatan, dan Nabi suruh buat ketaatan pula sebelum datangnya zaman fitnah. Jadi saya kira masya-Allah hadis ini juga sangat-sangat bertepatan dengan situasi dan realiti kita pada hari ini. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah. Terima kasih yang sudi mendengar, yang melapangkan masa pada pagi ini, Puan Rosnah dan juga pihak Masjid Kota Damansara yang menjemput saya untuk berkongsi pada pagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.